Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan tajuk yang kita pilih pada malam ini, jika benar Haji G dan rakan-rakan Bersatu sudah pun keluar daripada Bersatu, kenapa Hamzah membantu Haji G telah sampai ke Sabah semalam dan hari ini mengadakan perjumpaan beliau bersama dengan geng-geng PPBM Sabah, kemudian berjumpa dengan GRS Sabah dan cuba membantu mengekalkan Haji G sebagai Ketua Menteri. Itu sebabnya kita mengharapkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Timbalan Perdana Menteri yang bakal sampai esok. Timbalan Perdana Menteri akan sampai jam 7 petang, Perdana Menteri akan sampai jam 8 malam. Kita mengharapkan satu penyelesaian dapat dicapai dan akhirnya semua parti-parti politik di Sabah dapat membentuk kerajaan secara bersama. Tak boleh kita dah di peringkat pusat, kita sudah pun membentuk kerajaan secara bersama, dan di Sabah kebetulan kesemua parti politik yang menang di Sabah mereka berada di dalam kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Takkanlah di Sabah tiba-tiba kita berkawan dengan PH di pusat, kita berkawan dengan Warisan di pusat, kita berkawan dengan GRS di pusat, tiba-tiba di Sabah Warisan menjadi pembangkang, di Sabah BN pula nak jadi pembangkang. Jadi macam tak kena, tuan-tuan. Ini yang menyebabkan kita kita hairan lah. Kita hairan kenapa Haji G memanggil Hamzah Zainuddin untuk membantu beliau. Dan kita pun tahu Hamzah ni, saudara, dia juga ada YB Limus. YB Limus ni, saudara, salah seorang adun yang juga merupakan proksi Hamzah. Seorang yang cukup kaya, dikayakan semenjak zaman Hamzah ni. Kalau tengok projek-projek yang dia dapat, saudara, ni antara projek-projek yang dikatakan ada kaitan dengan YB Limus juri. Pertama, projek menaik taraf Jalan Terawas Melisau Kainggaran dan Karagasan Ranau Sabah, 252 juta ringgit. Ini dapat zaman PM. Kemudian beliau dapat projek naik taraf Jalan Mansalu Ranau Sabah, Perwira Progresif Sdn Bhd. Ini syarikat Perwira Progresif Sdn Bhd. Ini yang diyakini mempunyai kaitan dengan YB Limus. Perwira Indah Sdn Bhd, Usaha Impresif Sdn Bhd, syarikat Misi Maju Sdn Bhd. Ini 500 juta, tuan-tuan. Ini antara benda-benda yang sedang disiasat oleh pihak SPRM, iaitu projek-projek direct nego antara 50 hingga 500 juta ringgit. 3. Projek naik taraf Jalan Samparita, Jalan Songsongan, Manggandai, Kota Marudu, Sabah, 279 juta ringgit. Kemudian projek menaik taraf sistem bekalan air daerah Kuala Penyu, Sabah, 70 juta ringgit, tuan-tuan. Dan kita tahu YB Limus ini memainkan peranan dalam usaha untuk mengumpulkan seberapa ramai. Dengan cerita sekarang ni yang bersama dengan YB Haji G ada lebih kurang 44 orang katanya. Kata dia lah ada 44 orang. Dan yang menyedihkannya, saudara, 5 orang daripadanya datangnya daripada UMNO. Kalau 5 orang itu tidak bersama dengan mereka, 5 orang ini bersama dengan Datuk Seri Bong Mokhtar, maka Datuk Seri Bong cukup 40 kerusi untuk diangkat menjadi
Ketua Menteri Sabah yang baru. Jadi kita harap esok dengan kehadiran PM dan TPM, keadaan akan menjadi reda di Sabah dan satu penyelesaian dapat dicapai. Dan kita harap wakil-wakil rakyat daripada Pakatan Harapan akan memberikan sokongan kepada pihak yang boleh menyatukan semua orang. Kalau boleh, jangan pula dijadikan BN dan juga dijadikan warisan sebagai pembangkang di Sabah. Sebab ini bertentangan dengan apa yang berlaku di peringkat persekutuan. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Kita bersiaran di Lokman Nur Adam Official Facebook page, di YouTube channel Lokman Adam, di Twitter channel Lokman Adam dan juga di TikTok channel Datuk Lokman Adam. Silakan saudara Mat. Okey. Okey, hari ini operator Parti Perikatan Nasional Hamzah Sudin yang kita kenal dia ni siapa? Setiausaha Agung. Dia mengatakan di kenyataan media beliau tadi, mengesahkan bahawa walaupun ahli-ahli Parti Bersatu Sabah yang keluar parti, tapi mereka masih ada hati dengan Bersatu supaya alasan-alasan untuk mereka keluar ni supaya mereka dapat mengekalkan kepimpinan Haji G. Itulah seperti mana yang saya ulas hari pertama lagi, kan? Saya telah menyatakan bahawa sebenarnya apa yang berlaku ialah Haji G taktikal saja kononnya keluar daripada Bersatu, kerana kalau dia tak keluar daripada Bersatu, dia masih lagi berada di dalam Perikatan Nasional, sudah pastilah gandengan antara PH, Warisan dan BN akan membentuk kerajaan dan mungkin Datuk Seri Bong Mokhtar akan diangkat menjadi Ketua Menteri. Sebab sekarang ni kita difahamkan Datuk Seri Syafni Abdal sudah bersedia untuk memberikan laluan kepada Datuk Seri Bong sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Jadi bagi mengelakkan benda ini berlaku, mereka memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Dan mereka mengatakan bahawa mereka telah mengeluarkan, mereka telah keluar daripada Bersatu. Persoalan dia, bila dia nak dilantik menjadi Ketua Menteri, dia ialah Ketua Bersatu Sabah. Bila dia Ketua Bersatu Sabah, memang dia layak untuk diangkat menjadi Ketua Menteri. Sebenarnya memanglah dari segi kalau nak diikutkan, Ketua Parti yang diyakini oleh TYT mempunyai sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan, dia boleh dilantik sebagai Ketua Menteri. Tetapi selepas dia keluar daripada Bersatu, bila dia keluar daripada Bersatu, dia masih lagi Ketua Menteri. Tetapi disebabkan perjanjian dibuat antara Barisan Nasional dan GRS, gabungan Barisan Nasional dan dengan PN, dengan PN. Bila kita berjanji, antara syarat-syarat dia, segala keputusan nak buat kabinet reshuffle, pelantikan pengurusi-pengurusi GLC dan sebagainya, mesti dengan persetujuan bersama. So benda ni mereka dah langgar. Bila mereka langgar, mereka pecat Datuk Seri Saleh Sekeruak, dan mereka bercadang nak menggugurkan Datuk Seri Bong, nak gugurkan Jeffrey, maka dia dah langgar perjanjian itu. Dan perjanjian itu pun bukan antara Datuk Seri Bong sebagai pengurusi BN dengan GRS, ianya dengan PN.
Bila UMNO yang mengangkat Haji G sebagai Ketua Menteri menarik diri, BN menarik diri daripada memberikan sokongan, maka dia hilang majoriti. Dia hilang majoriti kerana bila dia diangkat menjadi Ketua Menteri, ketika itu PH belum berada bersama dengan dia. Ini kena faham. Yang mengangkat dia ialah UMNO, BN. So bila BN dah tarik sokongan kepada dia, sokongan yang menyebabkan dia boleh menjadi Ketua Menteri itu sudah tidak cukup majoriti. Sudah tidak cukup majoriti. Maka untuk dia diangkat semula menjadi Ketua Menteri, dia kena ada sokongan lebih daripada 40 kerusi. Persoalan dia sekarang ni, bila nak buat pelantikan baru, maknanya nak angkat semula Haji G sebagai Ketua Menteri. Kalau ikut Undang-Undang Tubuh Negeri Sabah, selain daripada dia mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, Ketua Menteri mestilah dipilih di kalangan Ketua Parti. Dan dia dah tak ada parti. Sebab dia dah keluar daripada Bersatu. Dia ada masa untuk masuk STAR ke, nak masuk PBS ke, nak masuk ni. Dia boleh masuk, tapi dia pun tak boleh jadi Ketua Parti. Sebab dalam Undang-Undang Tubuh tu ternyata jelas mesti Ketua Parti. Itu yang menyebabkan dia sudah tidak layak untuk diangkat menjadi Ketua Menteri. Ini kena jelas. Okey. Yang digambarkan di banyak media sosial, tindakan UMNO khususnya UMNO khususnya menarik sokongan ini menyebabkan ketidakstabilan politik di Sabah. Sedangkan ada perkara-perkara yang menyebabkan UMNO membuat tindakan sedemikian. Jangan, dia macam gini. Kalau geng-geng Perikatan Nasional, dia akan letak beban kesalahan tu sudah pastilah di tangan Barisan Nasional. Sebab musuh tradisi dia. Itu sebabnya kita tak boleh kerjasama dengan geng-geng PN ni. Haji G ni nama je duduk dalam kerajaan perpaduan, tetapi hakikat dia masih lagi bersama dengan Bersatu, masih lagi bersama dengan PN. Semalam diarahkan susah kerajaan negeri untuk menyambut Hamzah, dapat laluan VIP. Padahal Hamzah dah nobody sekarang ni, dia bukan menteri pun. Dia diambil oleh susah kerajaan negeri ikut laluan khas. Memang terang-terang, ada gambar lagi, kita dah keluarkan gambar ni. So kalau misalnya kita nak mengekalkan Ketua Menteri yang kiblat dia masih lagi Hamzah Zainuddin, masih lagi Muhyiddin Yassin, memang matilah. Orang UMNO orang BN di Sabah memang takkan terima. Warisan pun sudah pasti takkan terima. So memang tidak akan ada kestabilan. Mana boleh di peringkat pusat kita tidak bersama dengan Perikatan Nasional, tetapi di peringkat negeri mereka bersama dengan Perikatan Nasional, tetapi menjadikan Warisan dan juga menjadikan BN sebagai musuh. So bila dia pecat Dato' Seri Saleh sebagai pengurusi khazanah dan dia nak gugurkan timbalan Ketua Menteri, pengurusi yang kita menang ni, UMNO menang lebih kerusi berbanding dengan Bersatu, sepatutnya Bong Mokhtar diangkat menjadi Ketua Menteri, tapi
Bom Mokhtar berbesar hati, bagi laluan pada dia. Dia balas dengan cara macam ni. Macam mana nak ada kestabilan? So bagi saya menyokong tindakan Bom Mokhtar untuk menarik sokongan terhadap Haji. Dia memang tak layak, tak layak dan tak boleh dipercayai untuk mengetuai kerajaan negeri. So kita harap pada malam esok Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mencari solusi. Macam mana cara dia? Okey? Okey tak? Adakah tindakan yang dimulakan oleh bekas Bersatu TRS sekarang Haji Jim ingin memecat Datuk Seri Bom Mokhtar, Datuk Seri Saikroa, merupakan gerakan-gerakan yang dimulakan sempena pemilihan UMNO yang akan diadakan yang terdekat ni? Saya nampak ini lebih nak buat contohnya kalau misalnya di Sabah PH menyokong Haji G, orang UMNO Sabah marah tak? Mesti marah. Bila orang UMNO Sabah marah, Datuk Zahid pun duduk dalam kedudukan serba salah. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim besok bila dia pergi, dia tidak menyelesaikan masalah ni, undi kita di Sabah ni akan bermasalah. Kena faham ni. Dan secara tak langsung inilah sebenarnya strategi Hamzah and the gang untuk memecah belahkan antara Datuk Seri Zahid dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita kena baca politik ni jauh, tak boleh nampak dekat je. Perancangan dia orang ni hanya nak mengucap-kacirkan. Kita tengok kenyataan yang dibuat oleh Syedan Kasim. Dia kata dia sedang merancang sesuatu yang hebat. Aku kalau Syedan Kasim lah yang merancang, aku simpati sebab aku risau siapa pula jadi mangsa cabul dia. Kita nampak dia punya kemampuan ke situ je. Tak tahulah kalau dia ada kemampuan untuk merancang benda lain. Setakat ni kemampuan yang kita nampak dia nak mencabul dia lah, Okey. Yang 5 aduan UMNO dengan bersama timbalan pengurusi UMNO Sabah Datuk Yaakob Han, kita kenal siapa sebenarnya ni kan? Bukan Yaakob Han. Dia 5 ni 2 ni kawan saya masa pemuda, Syekh Arsyad dengan Syah Hilmi. Arsyad ni baru satu penggal jadi Wakil Rakyat. Syah Hilmi pun rasa saya baru first time ni dia menang. Kemudian Yusuf ni yang dah keluar masuk dia dengan James, ini orang yang menyebabkan kita tukar kerajaan, lompat sana lompat sini, berubah-ubah kerajaan, tapi masih lagi jadi Wakil Rakyat. Kita pun pelik juga. Seorang lagi apa, Jamsi Datuk James Ratib dengan Yusuf tu yang lompat-lompat tu. Yang seorang lagi tu apa, Jamsil, Andi Muhammad, Muhammad Hassan. Mana ada Muhammad Hassan? Muhammad Hamsan. Bukan. Yang bersama yang pergi jumpa dengan Datuk Yaakob ni 5 orang. Tak ada tu, Jamsil. Dia orang nak lantik, dia orang tawan untuk lantik Syah Hilmi menjadi Menteri JKR, ganti Bom. Ini masalahnya geng-geng kita ni, bila ditawarkan dengan jawatan, kemudian dia orang nak lantik Usop untuk gantikan Saleh Saikroa, Yusuf Yaakob duduk dekat Khazanah Sabah. Okey. Gitu. Wajarkah pilihan raya negeri Sabah diadakan semula? Sekiranya kita punya ringan semua gagal, wajarkah sampai ke tahap itu yang terakhir?
Saya harap tak payah pening kepala lah sampai perlu kita buat pilihan raya negeri. Kerana kalau buat pilihan raya negeri ni pun, semua parti yang akan terlibat dalam pilihan raya di Sabah kecuali Perikatan Nasional, semua parti ni berada di dalam kerajaan perpaduan. So last kali bila nak masuk pilihan raya, pengagihan kursi pun sama juga, kena agih secara saksama. Kat situ pun nanti akan bergaduh. Kalau mereka ni, Haji Ji tak boleh terima warisan, sekarang ni Haji Ji pun dah tak boleh terima bung, macam mana dia orang nak buat pengagihan kursi? Mesti porak-poranda punya. Kecuali kalau Haji Ji mengambil keputusan dia kembali kepada Bersatu, senang cerita. Kalau dia kembali kepada Bersatu, macam sekarang ni pun, dia dah nampak kan hubungan dia dengan Bersatu belum selesai, masih lagi Hamzah membantu, maka sewajarnya lah dia bersama Bersatu. Jadi masalah kita di Sabah selesai. PH pun akan bersama dengan kita, bersama dengan warisan, bersama dengan BM. KDM dah bersama dengan kita. So begitulah. Okey, ada soalan-soalan lain? Kita buka sikit ni. Sedikit. Sama. Apa yang cerita Sabah? Okey tu, pemeluk hari ini di Sabah tu Okey. tak ada ke akta-akta yang boleh mengaitkan, sebagai contoh akta lompat parti ke apa tu, dari segi di Sabah mereka belum meluluskan akta lompat parti. Itu sebabnya kita haraplah supaya Sabah ni segeralah buat akta lompat parti ni. Tapi yalah, kalau kalau Kemelut ni pun tak selesai, macam mana dia orang nak buat akta lompat parti? Kan? Sebab masing-masing masih belum, ketua menteri pun tak ada parti. Jadi dia kena selesaikan diri dia. Dia nak duduk belah mana sebenarnya? Kalau ketua menteri ni dia ambil keputusan dia nak balik pada Bersatu, lepas tu buatlah akta lompat parti. Jangan lompat-lompat lagi. Ini itulah masalahnya. Banyak negeri lain dah buat. Yang peliknya Sabah tak buat. Okey? Okey dok. Hari ni naik Presiden MCA Tilian ke kata MCA berjiwa besar tapi bukan optimis. Mereka menolak keperluan kerjasama dengan parti DAP, tapi tetap akan kerjasama dengan Datuk Seri Ibrahim di peringkat Persatuan bagi membantu kerajaan. Apa pendapat Datuk dengan pandangan MCA? Itu hak dia lah. Itu hak dia. Biasanya kalau kita tak boleh terima salah satu daripada parti komponen yang membentuk kerajaan di peringkat persekutuan, kita jangan masuk kerajaan tu sepatutnya, kan? Tetapi dia nak buat benda yang luar biasa, kan? Itu hak mereka lah. Ya dok. UMNO buat keputusan tidak jemput wakil parti DAP, PKR atau Pak Mana, dan mereka juga tidak jemput delegasi-delegasi asing yang seperti bukan ke mereka buat keputusan untuk memanggil Susah Agung parti setiap parti? Kenyataan Datuk Ahmad Maslan hari ini kita tidak jemput. Hari ni? 2 jam lepas kita tidak jemput. Datuk Ahmad Maslan buat kenyataan ketika di Pahang, kita menerangkan situasi politik di Pahang, dan fokus penyelesaian isu-isu dalaman antara parti-parti Barisan Nasional. Itu sebablah macam kita cakap sebelum ni, sepatutnya proses menerangkan di kalangan akar umbi parti ni. Kalau akar umbi parti ni semua dah mantap pemahamannya, kenapa kita kena pilih bekerjasama dengan PH, kan? Kenapa kita tak boleh bekerjasama dengan PN? Kalau ini semua dah diterangkan dengan baik di peringkat bawahan, lepas tu baru kita nak terang, lepas tu baru kita buat proses program-program secara bersama supaya orang boleh terima benda ni. Jadi ia lebih memudahkan. Itu sebab saya pun dah beri gambaran lah.
Kalau tiba-tiba kita ada wakil DAP, ada wakil PKR di dalam Dewan, mungkin ada sikit kejutan lah. Sebab kita belum pernah lagi turun ke bawah, belum explain lagi, tiba-tiba dah terus diorang ada dalam Dewan Merdeka. So saya rasa okey lah buat keputusan yang diambil oleh MT UMNO tu tepat lah. Bagi masa untuk mind conditioning perwakilan-perwakilan UMNO ni. Kita tengok reaksi macam mana perwakilan UMNO pada 11 hingga 14 ni. Kemudian kita pergi ke bawah, pergi ke negeri, pergi ke bahagian-bahagian, kita terangkan dengan jelas, buat program banyak, talk show dan sebagainya secara bersama. Jadi program proses asimilasi tu akan berjalan dengan lebih cantik. Lepas tu baru boleh tahun depan kita jemput. Okey lah tu. Okey. Ketua Pemuda UMNO Simpang Enggam, Muhammad Faizal Mat Syed, jawatan Presiden UMNO perlu dicabar pada pemilihan kali ini bagi membuktikan keabsahan Datuk Seri Dr. Ahmad Zamidi untuk terus memimpin parti itu dengan sokongan padu seluruh hari. Ya. Saya setuju lah. Saya setuju. Memang pertandingan itu perlu. Bukan nak membuktikan keabsahan, itu silap tu. Itu tidak tepat. Datuk Seri Zahid Hamidi sudah lama diabsahkan sebagai Presiden Parti. Beliau menang bertanding. Bukannya ada undi tak percaya ke macam dekat Parlimen nak kena absah, ada orang sokong tak sokong. Politik UMNO ni dia tak perlu keabsahan. Once dah menang sebagai Presiden UMNO, kena tunggu 5 tahun, ada pemilihan lagi satu. Kalau dia kekal sebagai Presiden, dia kekal sebagai Presiden untuk tempoh 5 tahun sehingga pemilihan selepas pilihan raya umum ke-16. Dia tidak ada kena ada undi keabsahan, nak kena apa ni, kena sahkan, buat undi percaya semua, tak ada. Kecuali kalau segerak jalan kita tak percaya kat Presiden, 2/3 daripada perwakilan buat apa ni, petition, ataupun lebih 2/3 daripada apa ni, ketua-ketua UMNO bahagian buat petition, itu lain cerita. Itu kalau kita lihat naratif daripada Tun Faisal, Abdul Jalil Baker dan Yayasan Angkatan dengan mereka sering mengeluarkan. Ada lagi ke orang tengok Jalil Baker dengan Tun Faisal ni? Adalah beberapa, cuma kita tak nak benda-benda ni sentiasa digunakan kan. Jadi kita kena sentiasa terang-terang pada orang. Kadang-kadang ada yang tertinggal, orang dia tertinggal kita punya live kadang-kadang kan. Jadi mereka sering dia naratif yang dia gambarkan betul ke Datuk Zahid ni berani, walaupun Datuk Zahid berkali-kali kata sedia bertanding kan. Kita tak payah bazir masa melayan nyamuk-nyamuk macam ni kan. Kalau mereka ni ada follower tak apa juga kan. Ini follower dia orang-orang yang under payroll Anwar Musa, orang-orang yang under payroll Isyamuddin kan. Itu lah, balik-balik orang yang sama je. So kita tak payahlah pening kepala kan. Kalau dia orang ni dapat sokongan orang atas pagar ke, dapat sokongan daripada rakyat, lain cerita, dan kita boleh respon. Cuma satu soalan kan, nak lawan Zahid, umumkanlah sekarang calon yang nak lawan Zahid ni. Dia orang dah boleh buat pengumuman kan. Kurang-kurang anak Ikmal ni dah berani turun ke bawah kan, buat apa ni, buat kempen nak bertanding naik Ketua Pemuda kan. Siap bagi bilik lagi. Kita tunggu juga tu. Tunggu masa je. Dia kata kita tak berani, kenapa dia tak berani sampai sekarang? Okey. Okey, ini soalan netizen tu Kita salam Datuk. Ya, assalamualaikum. Dalam live kita tolong ulas kenyataan Ketua Bahagian UMNO Alustar tu. Alustar yang menyatakan Usop. Usop Santorian. Santorian. Kita
yang menyatakan jika UMNO sekat pertandingan jawatan presiden dan timbalan, bersedialah hadapi kebangkitan akar umbi UMNO. Dia juga menyatakan selepas UMNO hilang kuasa di hari 14, Datuk Najib dan Hishammuddin ambil tanggungjawab melepaskan jawatan dalam parti. Oh, itu salah tu. Tak betul tu. Macam mana kau ketua bahagian fakta pun kau tak tahu. Datuk Najib diugut. Datuk Najib diugut oleh Khairi Jamaluddin dan Mas Amiati. Kalau misalnya tak letak jawatan pukul 11 pagi 10 hari bulan Mei 2018 pukul 2 petang, dia orang akan buat PC di hadapan rumah Datuk Najib dekat Langgak Dotang. Kurang ajar. KJ KJ dengan Mas Amiati. Last sekali dia pun lagi masuk bersatu. Dan bagaimana tu Hishammuddin pula dia kata ambil tanggungjawab melepaskan jawatan dalam parti tu? Hishammuddin ini aku cakap dia tak tahu fakta. Hishammuddin lepas Datuk Najib letak jawatan, Hishammuddin daripada naib presiden, dia ambil jawatan baru, pemangku timbalan presiden. Macam mana usuk ni tak tahu kan? Cuma bila time pemilihan tu dia lari, tak cukup tanah. Sebab dia dah dapat cerita, orang dah semua check tentang apa ni, tentang helikopter punya kes, tentang tanah Mindef kan. So dia dah mula panik. Dan ini menyebabkan dia tidak mempertahankan jawatan timbalan presiden tu. Dia tak bertanding. Tok Mat yang bertanding lawan dengan Anwar Musa. Anwar Musa kalah teruk. So Tok dia minta lah Datuk Seri Zahid Hamidi lakukan perkara yang sama je. Supaya melakukan perkara yang sama lah macam Datuk Najib dengan isteri. Datuk Zahid tak boleh buat tindakan salah yang sama. Tindakan tu salah. Kita tengok disebabkan Datuk Najib dipaksa ni, dia terpaksa melepaskan jawatan. Kalau dia tak lepaskan jawatan pada ketika itu, dia masih lagi boleh berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia boleh bebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau Anwar Ibrahim ada pilihan sama ada nak kerjasama dengan Mahathir ataupun kerjasama dengan Datuk Seri Najib, saya rasa Datuk Seri Anwar akan pilih untuk kerjasama dengan Datuk Seri Najib. Anwar lebih kenal siapa tu Mahathir. Itu pertama. Yang kedua yang kita lihat bila Datuk Seri Najib dia mula lawan, dia telah banyak membantu dalam memulihkan kekuatan UMNO. Dia telah berjaya memulihkan kekuatan UMNO, tapi ketika itu dia sudah tidak ada jawatan dalam parti. Dia nak bergerak pun susah atas kapasiti apa. Jadi dia jual diri dia je, sampai dia kena gunakan motor malu apa bosku. Padahal pergerakan dia tu membantu mengukuhkan kedudukan UMNO dan Barisan Nasional. Kita tengok bila dia membantu kita sebagai campaign manager di Melaka dan juga di Johor, kita menang besar. Tapi bila dia tak ada, selepas hasutan-hasutan daripada Yusof Santorian ni jugalah, apa jadi? Datuk Najib dah duduk dalam penjara. Apa jadi? Lingkup habis. Dan mana boleh letak kesalahan pada Datuk Zahid? Datuk Zahid bukan Perdana Menteri. Takkan Usop tak tahu dia orang kanan Perdana Menteri sebelum ni? Patut Usop tanyalah dengan Perdana Menteri. Kita suruh bubar bulan 3 ketika BM menang besar di Johor. Kenapa bulan 10 baru bubar? Kenapa bulan 11 baru pilihan raya? So tindakan
Datuk Najib meletakkan jawatan tu satu kesilapan besar. Kalau Datuk Najib masih lagi memimpin kita, keadaan mungkin lebih baik. Sama juga dalam keadaan sekarang. Sekarang Datuk Najib berada dalam penjara. Harapan kita, orang yang kita boleh percaya, Datuk Zahid seorang. Minta maaf lah kalau ada yang terasa. Kalau nak berujar, kita boleh berujar. Tapi kena ingatlah, bila aku berujar ni, ada yang kecil hati dia. Aku buka semua sekali. Realiti dia, Datuk Zahid dia seorang. Sekarang ni yang kita boleh harap, sebab dah teruji. Dia disuruh oleh Mahathir untuk bubarkan UMNO, masuk Bersatu, dia tak buat. Dan kerana itulah dia berhadapan dengan 87 ketuduhan 10 hari selepas dia tolak permintaan Mahathir. Cuba kalau dia ikut kehendak Mahathir, macam mana Isyamuddin membantu Mahathir untuk pujuk orang UMNO ni masuk Bersatu, pujuk geng-geng UMNO Sabah ni lompat ramai-ramai pergi ke Bersatu. Tentu dia pun tak didakwa macam Isyamuddin. Adalah 2-3 orang yang lain. Betul tak? Ini Usop kena tahu. Datuk Zahid tak ada kuasa sebagai Perdana Menteri. Segala apa kerajaan buat, baik tak baik, dia yang terima bala sebagai Presiden Parti. Tapi dia tak boleh tentukan time pilihan raya, tak boleh. Polisi mana yang patut buat, mana yang tak patut buat, dia tak boleh tentukan. So nak letak kesalahan pada dia, macam mana? Dia bukan poster boy. Okey. Usop ni patut dah kita pecat. Tak boleh. Itu hari dah ambil pesan pecat. Tapi tak tahulah pasal apa pula. Dia sepatutnya digantung kan 6 tahun kan? Digantung dengan apa ni, Tajudin kan? Lepas tu surat pengantungan keluar. Kalau Tajudin dah disahkan, rayuan dia tidak ditolak. Usop ni patut dah buang lah. Kita ni sampai mati ni tak boleh selesai masalah geng-geng pengkhianat ni. Sabah pun ada 5 ekor ni. Bila nak settle UMNO ni? Itu sebab kena ada disiplin parti. Kalau tak ada disiplin parti, rosak macam ni kan? Suka-suka hati dia orang buat apa. Okey, ada lagi? Ya Dok. Anthony Lut kata kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri bukan satu isu yang besar dan akan diselesaikan. Ya. Pada pendapat Datuk, bilakah perkara-perkara ni patutnya kita tak tahu lagi bila PRN akan diadakan. Dalam peringkat persatuan kita dah ada kerjasama, tapi dalam peringkat negeri kita belum nampak. Tak apa, benda ni boleh diselesaikan di peringkat Majlis Presiden. Saya rasa paling awal pun pilihan raya kemungkinan besar lah paling awal pun bulan 3. Dan itu pun tak mudah. Kalau mereka bubarkan bulan 3 pun, last kali dia akan jadi bulan 5 selepas raya. Jadi masih ada masa yang panjang. Masih ada masa yang panjang. Buat masa ini kita fokus untuk jaga rakyat dulu. Banyak isu-isu yang lebih penting, lebih perlu diberikan perhatian. Dan kita harap pun lah negeri Sabah ni tak sampai ke tahap perlu buat pilihan raya. Okey? Okey Dok. Dengan kaitan dengan Sabah ni kan, kita dah lihat tindakan beberapa pemimpin JRS yang masih setia kepada Perikatan Nasional. Pada pandangan Datuk sendiri, wajarkah Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Warisan, maksudnya kita kerjasama di peringkat federal, tapi di peringkat negeri, wajarkah kita teruskan kerjasama ataupun? Kalau tanya dengan saya, semua parti kena menghormati
parti-parti komponen yang membentuk kerajaan perpaduan. Sekiranya ada mana-mana parti, contohnya IGG, dia tak boleh terima warisan, dia tak boleh terima BN sekarang ni, kan? Maka sewajarnya orang macam ni kita gugurkan daripada jawatan ketua menteri. Kalau kita hilang 6 kursi di peringkat persekutuan daripada GRS ni pun, still kita masih ada 142, kan? Kita tak perlu bimbang, kan? Dan kita pun tak nak mesyuarat kabinet. Setiap apa yang berlaku dalam kabinet, musuh kita tahu. Sekarang ni setiap apa yang berlaku dalam kabinet, sudah pasti Muhyiddin akan tahu, sudah pasti Hamzah akan tahu. Sebab mereka ni mulut kata mereka dah keluar bersatu, tetapi mereka masih menjalankan, mempunyai hubungan yang rapat dengan bersatu. Sampaikan bila mereka berhadapan dengan Kemelut nak tukar ketua menteri pun, Hamzah datang rescue. Dan Hamzah sendiri cakap, dia orang ni hanya taktikal je, terpaksa mengumumkan keluar bersatu, tapi hati dia masih bersama dengan bersatu. Okey, ada lagi? Okey Tok, daripada sahabat kita, Ramesh Rao cadang kerajaan larang jual arak selepas jam 10 malam kedai-kedai sepernika. Ramesh Rao ke Bala tu? Ramesh Rao. Ramesh Rao. Ya ke? Kita terpulang pada dia. Kita tengok nanti biar kerajaan yang putuskan. Itu di bawah pihak berkuasa tempatan, di bawah KPKT. Okey, ada lagi? Ada penonton tanya tu, dalam PAU tu nanti tu, adakah kes Datuk Najib turut bangkitkan tu? Itu kita kena tunggu jurucakap, Saya yakin kes Datuk Najib ni salah satu daripada agenda yang diperjuangkan oleh Datuk Zahid, oleh Presiden Parti. Sudah pasti dalam ucapan dia pun mungkin dia akan sebut benda ni. Cuma kita kena bagi masa kepada kerajaan sekarang ni. Kerana apa yang saya difahamkan, Datuk Najib kalau boleh dia nak menang dalam semakan. Dia tak nak diberikan pengampunan. Dia harap dia boleh menang dalam semakan. Sebab kalau dia keluar melalui pengampunan, maknanya dia bersalah lah. Faham tak? So dia punya peluang pertama untuk dia dibebaskan ialah sekiranya dia menang dalam proses semakan kehakiman di mahkamah review ataupun semakan ke atas keputusan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. So 19 bulan ni akan bermula, 19, 20, 21 kan, dia akan bicara. Lepas tu kita akan dapat keputusan. Yang kedua, Datuk Seri Najib juga dah memohon untuk semakan juga dilakukan oleh sebuah jawatan kuasa di bawah PBB, jawatan kuasa kerja, untuk menyemak sama ada perbicaraan beliau di peringkat Mahkamah Persekutuan itu adil ataupun tidak. Ini antara venue-venue yang dia ada lah, untuk mendapatkan keadilan. Kalau dia kalah dua ni, barulah mungkin dia akan mohon pengampunan diraja. Saya rasa pengampunan diraja pun sudah dimohon, cuma dia menunggu dua ni dululah. Jadi bagi masa. Memanglah kalau boleh kita nak Datuk Najib keluar cepat. Tetapi tuan punya badan itu dia sudah pastilah nak bersihkan nama dia tu mengikut lunas undang-undang. Yang kita harap kerajaan hari ini
seperti mana yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa kita akan berlaku adil kepada semua. Dan beliau juga pernah sebut bahawa kita tidak boleh menghukum Datuk Najib ni berdasarkan law of the jungle, masa dia bersama dengan Tun Mahathir lagi dia dah cakap benda ni, So kita harap benda ni akan berlaku. Dan esok jam 2 petang gabungan penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak akan pergi ke bangunan Putera Perdana. Dia akan berkumpul jam 2 petang dekat parking lot sebelah pintu masuk, pintu pengawal untuk menyerahkan memorandum meminta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat menyegerakan pendakwaan ke atas Hakim Nazlan. Sebab kalau Hakim Nazlan ni didakwa di mahkamah, seperti mana yang dicadangkan oleh pihak SPRM supaya didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesisaan kerana telah menghukum tidak berlandaskan perlembagaan, maka secara tak langsung Datuk Najib pun sudah tidak sepatutnya berada di dalam penjara lagi. Maknanya bila Nazlan being charged je, Datuk Najib ni sepatutnya dah dikeluarkan. Dia tak boleh duduk lagi dalam penjara. Sama ada kes dia itu dibuang terus, ataupun kes dia itu dibicarakan di hadapan seorang hakim yang tidak mempunyai konflik of interest. Hakim Nazlan ni terang-terang SPRM dah mendapati mempunyai konflik of interest. Dia terlibat dalam penubuhan SRC, tapi dia tuduh Datuk Najib ni berniat jahat. Bila menubuhkan SRC tu pun sendiri dia kata dah niat jahat. Padahal Nazlan terlibat dalam penubuhan SRC. Macam mana dia nak jadi hakim? Dan sebagai hakim dia kena ikut tata etika hakim, dia kena recuse himself bila dia ada kepentingan dalam kes tersebut. Ini dia terlibat dalam penubuhan SRC, dia jadi hakim. Lepas tu dia tuduh Datuk Najib pula yang mencadangkan penubuhan SRC, sedangkan dialah yang mencadangkan. Dialah sebahagian daripada kaki tangan Maybank yang dibayar oleh 1MDB 800,000 1MDB bayar kepada Maybank yang membantu dalam usaha untuk set up SRC ni dan manage SRC. Dia merupakan Head of Corporate and Legal Affairs, dia merupakan General Counsel dan juga Company Secretary Maybank ketika itu. Minit mesyuarat lengkap, ada nama dia. Surat-surat yang dikeluarkan dia tanda tangan. Jadi macam mana dia nak lari? Kalau misalnya Hakim Nazlan didakwa, Datuk Najib dah boleh keluar lah. Datuk Najib tak sepatutnya masuk penjara pun. Bukti-bukti baru ni sudah pun disubmit di Mahkamah Rayuan tapi ditolak. Sudah disubmit di Mahkamah Persekutuan juga ditolak. Jadi dia tidak mendapat proses keadilan yang seadilnya. Okey. Imbau kembali tu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum tu beliau adalah Timbalan Perdana Menteri tahun semasa dalam UMNO tu. Jadi dia pernah hendak meminda akta rasuah itu. Di mana dia katakan walaupun orang tu dah pencen 40 tahun pun boleh Jadi sekarang tu adakah benda tu dia akan implement? Tak, dia dah pindah dah. Benda tu dah pindah. So maknanya seseorang, kalau sebelum ni zaman Mahathir dulu, seseorang yang makan rasuah contohnya, dia letak jawatan dia tak boleh didakwa. Tetapi masa Mahathir bercuti 2 bulan, ketika itu Datuk Seri Anwar panggil Ketua Pengarah SPRM, dulu masa tu BPR, dia tukar akta ni
seseorang yang telah bersara, tak pegang jawatan untuk tempoh masa tertentu, masih lagi boleh didakwa. Memang ada. Dah buat dah benda tu. Okey? Benda tu dah buat. Jadi tak payah tanya bila dia buat. Dah buat dah. Benda tu dah buat. Tak tindakan tu maksudnya kalau dia tak, yang lama-lama macam Mahathir punya kes ke apa, dia akan dibangkitkan balik. Boleh. Tak ada masalah. Sekarang ni pun tengah berlaku ni. Ini yang SPRM panggil apa ni, sepupu kepada menantu Muhyiddin ni. Kan? Takkan nak tangkap Adam Razlan ni je. Kan? Last kali mestilah Muhyiddin juga. Walaupun dah pencet, masih lagi boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Lepas tu mungkin Mahathir. Kan? Kemudian hin-hin daripada Perdana Menteri ni nampak gaya macam bekas Menteri Kewangan pun akan kena. Daim. Daim. So dah berpuluh tahun. Betul tak? Ya. Itu yang dia beri jaminan bahawa salah satu benda yang dia akan buat ialah dia akan bawa balik khazanah negara yang dipulun oleh penguasa-penguasa lama, menteri-menteri lama. Dia akan bawa balik dan kembalikan kepada rakyat. Kita harap benda ni berjaya, InsyaAllah. Okey, minta tolong share live kita pada malam ni supaya kita boleh memberikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.